الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan seluruh kaum muslimin yang berada di sini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala perintah Allah dan dalam masa yang sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga mimbar ingin menyeru sidang muslimin sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Zakat berperanan ketika musibah melanda. Alhamdulillah, syukur tak terhingga kita panjatkan kehadrat ilahi atas segala nikmatnya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang tersemat kukuh dalam diri kita. Kita juga sangat bersyukur kerana pada saat ini kita semua dapat kembali ke masjid seperti sedia kala. Tidak seperti sebelum ini, kita terpaksa berkurung dalam rumah kita. Kita tidak dapat hadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa bulan. Alhamdulillah, hari ini Allah Taala telah bagi peluang kepada kita untuk kita berada di dalam rumah Allah dalam suasana norma yang baharu. Dan kita juga bersyukur kerana sehingga saat ini rakyat di dalam negara Malaysia dan di dalam negeri kita dapat berganding bahu dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Dan walaupun ianya belum berakhir, namun setidaknya usaha semua pihak setakat ini berjaya menatijahkan hasil yang positif. Sidang Jumaat yang dikasihi, antara kesan dari PKP ataupun PKPB dan juga PKPP yang sedang kita lalui sekarang ini, kita dapat lihat betapa ramai dalam kalangan masyarakat yang terjejas ekonominya, ramai yang terjejas sumber keuangan dan tak terkecuali ada keluarga yang terputus bekalan makanan. Menurut beberapa kajian pakar ekonomi menjangkakan kesan pandemik ini akan mengakibatkan ramai orang yang menganggur. Pada 9 April yang lalu, tuan-tuan, Jabatan Perangkaan Malaysia telah keluarkan satu hasil dapatan survey terhadap kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Daripada lebih kurang 168,000 responden yang terlibat, sebanyak 52.6% melaporkan sangat-sangat terkesan dengan pandemik ini. Namun tuan-tuan, sedar ataupun tidak, Islam telah pun mengatur cara hidup agar kita semua dapat menghadapi apa saja ujian dengan tenang dan berjaya. Bermula dengan kepercayaan serta akidah yang kukuh kepada Allah, ditambah pula dengan proses pendidikan jiwa dan akhlak yang mulia. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam mengatur cara hidup dalam bentuk sistem bermasyarakat. Pelbagai pensyariatan diperkenalkan untuk mengimbangi kehidupan manusia agar boleh hidup dengan lebih bahagia. Dan antara pensyariatan yang menatijahkan kesan yang positif kepada keseimbangan masyarakat, iaitulah pensyariatan zakat. Tuan-tuan sekalian, bila kita tengok sepanjang tempoh PKP yang lalu, hasil sumbangan zakat orang ramai melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah telah berjaya membantu ramai masyarakat yang terjejas. LZNK melalui projek Food Bank ataupun kita sebut sebagai pusat bekalan makanan di seluruh masjid dalam negeri Kedah yang sekarang ini berjumlah lebih kurang 578 buah masjid, telah berjaya salurkan makanan asasi kepada rakyat yang terjejas. Setiap masjid kita bekalkan sebanyak 1000 pak bekalan makanan sepanjang tempoh berkenaan, yang mana kita buat sebanyak 4 fasa. Ini bermakna tuan-tuan, sebanyak 578,000 pak makanan telah pun kita agih di masjid-masjid seluruh negeri Kedah dalam tempoh PKP, dan ianya membabitkan kos perbelanjaan lebih kurang 9.8 juta. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, bantuan yang lain tetap kita jalan macam biasa, seperti bantuan keuangan miskin bulanan, bantuan anak-anak tuan-tuan masuk mengajar di IPT, dan juga lain-lain bantuan. Di sini jelaslah kepada kita semua bahawa melalui pensyariatan dan pengurusan zakat yang sistematik, sedikit sebanyak masalah dan musibah yang menimpa masyarakat dapat kita ringankan. Walaupun kita sedang ianya bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita selesaikan masalah semua pihak, namun setidak-tidaknya ia dapat menampung keperluan asas makanan kepada ribuan rakyat dalam negeri Kedah Darul Aman. Sidang Jumaat yang dikasihi, mimbar nak ucap banyak-banyak terima kasih kepada semua pembayar zakat yang bayar melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sesungguhnya tuan-tuan juga merupakan antara hero dan pejuang yang turut terlibat dalam menyumbang bakti bagi menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini. Justru itu, marilah sama-sama tuan-tuan kita semarakkan lagi kesedaran masyarakat berkaitan kewajipan zakat ini. Kita yakin dan kita percaya bahawa dengan lebih ramai masyarakat yang sedar akan keperluan berzakat, nescaya akan lebih ramai masyarakat yang kita dapat bantu di masa akan datang. Dan ingatlah tuan-tuan sekalian, sebarang musibah yang datang semuanya adalah ujian untuk kita semua. Dan semoga ujian kali ini akan mengukuhkan lagi tali persaudaraan kita sesama Muslim, di samping menguatkan lagi azam kita untuk bangkit bersama-sama selepas ini. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhannya serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan juga seluruh kaum muslimin yang berada di sini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala perintah Allah, dan dalam masa yang sama tuan-tuan, kita berazam dalam diri kita pada tahun yang baru ini juga untuk kita tinggalkan segala perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang muslimin sekalian, bersempena dengan tahun baru 1442 Hijrah ini juga, marilah sama-sama kita tanamkan azam di dalam diri kita untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita tentang zakat. Ramai tuan-tuan yang tak tahu pasal zakat. Ada yang ada mai di pejabat tu tuan-tuan, dia hanya tahu ada zakat fitrah sahaja. Dia tak tahu kata ada zakat yang lain. Jadi tuan-tuan, sama-samalah pada tahun baru ini kita tanam azam dalam diri kita untuk kita tahu dengan lebih mendalam apa itu zakat. Kalau sebelum ni tuan-tuan, mungkin kita tunaikan zakat pendapatan kita sebanyak RM2 sebulan. Pada tahun ini tuan-tuan, kita tanamlah azam dalam diri kita untuk kita tunaikan zakat biar menjadi ibadat. Jangan kita tunaikan zakat tuan-tuan hanya sekadar adat. Macam yang saya kata tadilah, bayar zakat sekadar RM2 tuan-tuan. Ini bukan cerita tipu tuan-tuan, tapi cerita betul yang berlaku terhadap pengalaman saya sepanjang bekerja dengan lembaga zakat negeri Kedah.
Ada seorang hamba Allah kita jumpa nama dia di dalam sistem. Bila saya selongkak kita jumpa nama hamba Allah ini, dia potong zakat daripada 2008. Sistem kita mula wujud tahun 2008 sampailah tahun 2017. Berapa zakat yang dia potong tuan-tuan? RM2 sebulan. Masya Allah. Tuan-tuan, kita nak pastikan ibadat yang kita buat biar jadi ibadat. Kita tak mau kita buat ibadat sekadar adat. Itu pun ada setengah orang dia pandai menjawab tuan-tuan. Dia kata apa? Mujur aku bayar juga zakat. Kalau aku tak bayar langsung, tuan-tuan tak boleh bagi alasan macam ni tuan-tuan. Sama macam kita, analogi dia sama macam kita semayang asar. No? Contohlah kita sembahyang asar. Tuan-tuan yang ada di sini semua sedia maklum. Solat asar ada berapa rakaat? 4 rakaat. Cuba kalau tuan-tuan tiba-tiba mai di masjid, tuan-tuan sembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba kawan tuan-tuan tegur lepas habis sembahyang, kenapa hang sembahyang 2 rakaat? Asar sepatutnya 4 rakaat. Dia pun menjawab balik dekat kawan dia, mujur aku sembahyang asar 2 rakaat. Kalau aku tak sembahyang langsung, Allah Rabbi. Tuan-tuan, jangan sekali-kali tuan-tuan kita memperlekehkan ibadat yang wajib yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut lepas ni tentang zakat, tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam aplikasi Zakat on Touch. Yang mana yang pakai handphone canggih-canggih, handphone WhatsApp tu, boleh download dalam Play Store, nama aplikasi dia Zakat on Touch. Dalam tu tuan-tuan boleh explore, boleh tengok macam-macam benda yang Zakat Kedah buat. Tuan-tuan boleh pantau berapa kutipan dan agihan zakat yang terkini Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman. Dan tuan-tuan kalau nak bayar zakat pun tak perlu pergi pejabat zakat. Sebab di sini di Qaryah Taman Sejahtera, Taman Pendidikan Qiraati Safwan merupakan ejen kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tuan-tuan nak bayar zakat, tak payah pergi jauh-jauh, tak apa, pergi jumpa dengan Ustaz Nasiruddin untuk tunaikan zakat tuan-tuan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni As-Sultan Salihuddin wa jami' al-usratil malakiyah Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.